Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanja Pengiran Anak Haji Muhammad Alam kemarin berkenan dikenalkan dengan sejenis bunga orkid baharu sempena keberangkatan negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura. Bunga orkid berkenaan telah disembahkenalkan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Bunga orkid tersebut didaftarkan dengan nama Dendrobium Hassanal Saleha, iaitu satu kacukan bunga Dendrobium Singa Friendship dengan Dendrobium Simontan. Hubungan unik dan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bertambah kukuh dengan keberangkatan negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura. Semasa keberangkatan tersebut, kedua-dua buah negara berpuas hati untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan kemakmuran dan kedayatahanan yang berterusan. Sempena keberangkatan negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menandatangani 4 memorandum persefahaman dengan Kerajaan Republik Singapura, iaitu Memorandum of Understanding on Cooperation in Public Service Capacity Development, Memorandum of Understanding on the Brunei Darussalam Singapore Youth Education Scholarship, Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products, dan Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy. Bagi Memorandum of Understanding on Cooperation in Public Service Capacity Development, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala Kerajaan Republik Singapura diwakili oleh Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Perkhidmatan Awam.
Memorandum persefahaman tersebut bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam dengan bahagian Perkhidmatan Awam Republik Singapura, di mana Singapura akan menjadi hos bagi penempatan para penjawat awam negara Brunei Darussalam di beberapa buah kementerian dan agensi berkaitan kerajaan yang juga akan membuka peluang-peluang latihan di dalam Perkhidmatan Awam Republik Singapura. Memorandum of Understanding on the Brunei Darussalam Singapore Youth Education Scholarship pula ditandatangani oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala daripada Kerajaan Republik Singapura ialah Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Perkhidmatan Awam. Di bawah memorandum persefahaman ini, beasiswa pendidikan belia Brunei Singapura bertujuan untuk mengukuhkan pertukaran belia dan pemimpin masa depan negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta meningkatkan persahabatan dan kesalingfahaman di antara kedua-dua buah negara. Beasiswa tersebut akan ditawarkan kepada penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam yang tertentu di peringkat pra-universiti bermula dari sekolah menengah. Sementara Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products dan Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, manakala Kerajaan Republik Singapura diwakili oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Menteri Perdagangan dan Industri. Di bawah Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products, negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura akan bekerjasama untuk memudahkan, mempromosikan dan mengukuhkan ketahanan bekalan produk-produk makanan dan perubatan serta pengangkutan efisien bagi barang tersebut di antara dua-dua buah negara. 3 bidang fokus telah dikenal pasti di dalam memorandum persefahaman tersebut, iaitu bekalan makanan, produk perubatan dan penyelesaian pengangkutan. Penandatanganan memorandum persefahaman juga mewujudkan sebuah jawatan kuasa bersama Brunei Singapura bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara kedua-dua buah negara dan memudahkan pelaksanaan projek-projek bersama. Sementara itu, Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy menandakan komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dalam penyediaan sebuah rangka kerja bagi kerjasama di bidang tenaga dan ekonomi hijau melalui 4 bidang fokus, iaitu tenaga dan ekonomi hijau termasuk peralihan tenaga, teknologi-teknologi rendah karbon baru, penangkapan dan penyimpanan karbon dan pasaran karbon. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 sementara 5 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 263 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 82.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 56.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 76.9%. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei EBDB mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 di Surau Al-Faizun, Brakas Garrison.
Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Majlis ini adalah persambah istimewa ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia serta memohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan terus dikurniakan nikmat lanjut usia dan kesihatan serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Kedutaan Diraja Thailand menganjurkan bazar Thailand selama 4 hari di pusat membeli belah Wan City. Ia dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga Isnin ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sehubungan itu, perasmian bazar diadakan petang kemarin. Semasa majlis perasmian, Puan Yang Terutama Bosara Kancanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand di Signet ke negara Brunei Darussalam, berkata pengusaha mikro, kecil dan sederhana Thailand merupakan tulang belakang ekonomi negara itu dan perdagangan dua hala. Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap, Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bazar disertai oleh 39 pengusaha Thailand dengan mempamerkan pelbagai produk dari negara berkenaan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan pula mengadakan jeraiwara kenali negara Kitani di pusat membeli belah Times Square Brakas. Ia merupakan salah satu usaha untuk membantu para penggiat industri pelancongan tempatan meningkatkan pendapatan dengan menyasarkan pasaran pelancongan domestik. Jeraiwara tersebut dilancarkan petang kemarin oleh Dayang Hajah Tuti Yati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 15 buah syarikat menyertai jeraiwara kali ini, antaranya hotel dan agensi pelancongan yang menawarkan pakej dan aktiviti sempena musim cuti persekolahan yang akan bermula tidak lama lagi. Bagi menghasilkan pelajar yang berkualiti, guru merupakan tunjang dalam memastikan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dapat diserap dan dibangunkan dalam diri pelajar. Perkara ini dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa Majlis Convocation Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah PSR tahun 2021. Majlis berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Menurut Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsalfelah, antara kemahiran yang perlu dimiliki guru ialah kemahiran pengajaran secara interaktif, menerapkan bahan pengajaran yang diperibadikan mengikut keperluan dan tahap kecekapan pelajar serta berkemampuan merangsang kemahiran berfikir kepada pelajar melalui pendekatan kreatif. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil dan hadiah kepada 27 orang pelajar Teach Me Guru dan 64 orang pelajar program Mumtaz kelas tahun 2021. Guru-guru serta ahli jawatan kuasa program Mumtaz 2021. Berbagai pilihan pakej perkahwinan ditawarkan semasa Brunei Grand Wedding Expo yang sedang berlangsung selama 3 hari. Pelancaran expo tersebut berlangsung di Dewan Indah Biru Lugu Industrial Park. Hadir merasmikan expo yang amat mulia Pengiran Anak Haji Abdul Kudus bin Pengiran Laila Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz yang juga merasmikan bangunan baharu Dewan Indah Biru. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan cek berjumlah RM3,000 bagi dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana. Expo sehingga esok di Hasrat dapat memudahkan bakal pengantin yang sedang membuat perancangan majlis perkahwinan dan mendapatkan nasihat daripada para pengusaha.
Expo seperti ini memberi peluang kepada seluruh vendor-vendor perkahwinan di negara Brunei untuk memudahkan para pengantin melaksanakan hari bahagia mereka. Kami akan cuba menolong klien lah sebaik mungkin untuk memilih aksesoris yang bersesuaian dengan orang punya pakaian lah. Lebih mudah untuk bakal-bakal pengantin untuk mengunjungi dan lebih untuk survey-survey harga-harga. Terdapat segelintir masyarakat yang sering menyalahgunakan laman-laman sosial dan aplikasi-aplikasi telefon bimbit dengan menyebarkan perkara-perkara yang boleh mengaibkan diri sendiri serta orang lain seperti menyebarkan penulisan, imej, video dan seumpamanya. Dalam khutbah Jumaat bertajuk Menjaga dan Menutup Aib menekankan sebagai orang yang beriman hendaklah sentiasa menjaga diri sendiri daripada menyakiti orang lain sama ada dari segi tingkah laku maupun tutur kata. Membuka atau mendedahkan aib itu termasuk dalam perbuatan ghibah ataupun mengumpat. Perbuatan ghibah itu umpama seseorang itu memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Setiap manusia itu dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh itu, jika kita terlihat perkara aib yang dilakukan oleh seorang itu secara sembunyi-sembunyi, maka tidak boleh bagi kita untuk menyebarkan perkara aib itu kepada orang lain. Justru, apa yang perlu kita lakukan ialah menutup aibnya dan sekaligus menasihatinya ketika dia sedang bersendirian atau ketika berada di tempat yang tertutup. Program pengupayaan asnaf zakat Propas kelolaan Kementerian Hal Ehwal Ugama ternyata membuahkan hasil apabila beberapa pengusaha dari golongan asnaf zakat berjaya menaik taraf kehidupan mereka melalui program latihan dan bantuan daripada Majlis Ugama Islam Brunei dan Pusat Dakwah Islamia. Terima kasih kepada Majlis Ugama Islam dan Kementerian Hal Ehwal Ugama kerana pada mula saya berniaga dulu memang kementerian inilah yang banyak membantu. Alhamdulillah, barangkali dengan bantuan yang aku terima tu kan mungkin jauh berbezalah daripada dulu. Contohnya masa ini keselesaan hidup, keselesaan dengan berkeluarga lebih teratur dan terarah lah. Untuk kita ni memajukan diri kena ada ilmu. Dengan ada ilmu dan pandai mengatur keuangan. Kehidupan yang serba kekurangan tidak bererti perlu mundur dalam pelajaran, namun ia dijadikan sebagai cabaran untuk mencapai kejayaan dan membantu mengubah kehidupan keluarga. Ini dikongsikan beberapa orang pelajar cemerlang yang menerima bantuan asnaf zakat ketika ditemui di Majlis Anugerah Hilal Hijrah. Alhamdulillah, pendidikan itu tidak ketinggalan dan disebabkan juga bantuan dari MUI Papa, alhamdulillah dapat meneruskan pelajaran lah ke peringkat seterusnya. Kalau dulu hidup sedikit susah, untuk masa ini untuk menambahkan lagi ilmu untuk belajar lebih tinggi untuk membantu lagi keluarga. Terima kasih kepada Kerajaan Kebah Duli yang telah memberi bantuan kepada kami untuk sebagai pendorong semangat kita ni lagi untuk menyambung pembelajaran ke peringkat seterusnya. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD akan mengadakan perlawanan persahabatan antara skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun dengan pasukan Sarawak bawah 20 tahun. Perlawanan tersebut akan berlangsung esok 28 Ogos 2022 pukul 4 petang di Padang FABD Brakas. Para peminat bola sepak tanah air yang ingin menyaksikan perlawanan tersebut boleh mendapatkan tiket perlawanan dengan harga RM5 bermula hari ini di rumah FABD Brakas. Dalam pada itu, Radio Television Brunei juga akan menyiarkan perlawanan tersebut menerusi aplikasi RTB Go.